Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan subjek sains tingkatan 1. Dalam bab 8, kita akan belajar tentang cahaya dan optik. Cahaya membantu kita melihat pemandangan dan objek di sekeliling kita. Tanpa cahaya, dunia akan menjadi gelap dan hidup kita akan menjadi suram. Bersyukurlah kepada Allah, karena kita mempunyai cahaya dalam kehidupan kita. Penggunaan cermin. Jenis cermin yang kita gunakan setiap hari dikenali sebagai cermin satah. Terdapat dua jenis image yaitu 1. Image sahih, ialah image yang terbentuk pada skrin, manakala 2. Image maya ialah image yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Contohnya, image kita dalam cermin yang terbentuk di belakang cermin, ialah image maya. Terdapat tiga jenis cermin yaitu cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Terdapat cermin cekung untuk memudahkan pemandu melihat ke belakang. Cermin cembung membantu individu menjaga keselamatan diri di seleko jalan yang berbahaya. Cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung mempunyai pelbagai kegunaan. Cermin satah boleh membantu penari membetulkan pergerakannya. Apabila menggunakan cermin satah, bilik kelihatan lebih luas. Manakala, cermin cekung pula membesarkan image dan memudahkan seseorang melihat ke belakang. Cermin cekung juga digunakan oleh dokter gigi karena gigi pesakit kelihatan lebih besar dan lebih dekat. Manakala, cermin cembung membantu individu menjaga keselamatan diri di seleko jalan yang berbahaya. Cermin cembung juga membantu pemilik kedai melihat setiap sudut pasaraya untuk mengelakkan berlakunya kecurian. Terdapat banyak alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. 1. Periskop. Periskop merupakan alat pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan, kemudian dipantulkan oleh cermin dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam kapal selam. 2. Kaleidoskop. Kaleidoskop merupakan alat mainan yang dibuat dengan menggunakan cermin satah. Kita dapat meneropong pelbagai pola yang menarik dan mengagumkan. Image objek-objek di dalam kaleidoskop ini telah berkali-kali mengalami pantulan. Sifat cahaya. Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Ini karena, cahaya bergerak sangat laju yaitu 300 juta meter dalam masa 1 saat. Oleh itu, kita dapat melihat kilat dahulu sebelum mendengar guruh. Cahaya bergerak lurus. Contohnya, kita boleh melihat pergerakan cahaya yang lurus dalam acara pertunjukan cahaya. Apabila cahaya dihalang oleh objek legap, maka bayang-bayang akan terbentuk di belakang objek legap tersebut. Aplikasi dari perubahan panjang bayang-bayang dalam kehidupan seharian ialah jam matahari dan wayang kulit. Cahaya juga boleh disebarkan oleh titisan air di atmosfera untuk membentuk pelangi yang sangat indah. Pantulan cahaya, terdapat ciri-ciri image pada cermin satah yaitu 1. Tegak 2. Songsang sisi 3. Sama size dengan objek 4. Maya, dan kelima, jarak objek sama dengan jarak image. Pantulan cahaya, kelihatan baik pada permukaan air yang tenang, tetapi kabur pada permukaan air yang berombak. Hukum pantulan cahaya ialah apabila sinar cahaya ditujukan ke atas sekeping cermin satah yang dikenali sebagai sudut tuju, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu, yaitu sudut pantulan. Sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Aplikasi pantulan dalam kehidupan harian, ialah papan tanda di lebuh raya, vest keselamatan dan kon penanda keselamatan. Pembiasan cahaya, ialah pembengkokan cahaya apabila bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Apabila cahaya bergerak dari suatu medium ke medium yang lain pada sudut tertentu, ia akan membengkok. Kesan ini ialah pembiasan. Contoh pembiasan ialah ikan berenang seperti hampir di permukaan air. Dan, pensil kelihatan bengkok di dalam bekas berisi air. Cahaya terbias mendekati garis normal apabila bergerak dari udara ke air. Sebaliknya, cahaya terbias menjauhi garis normal apabila bergerak dari air ke udara. Namun, apabila cahaya menyentuh permukaan pada 90 derajat, ianya tidak akan dibiaskan. Seekor ikan di dalam sungai kelihatan hampir dengan permukaan air disebabkan pembiasan cahaya, ikan sebenar berada ke bawah daripada image ikan yang dilihat. Sekian sahaja untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi pada topik yang lain.
Akhir sekali, jangan lupa, lengkapkan semua latihan yang Cikgu berikan di link yang diberikan.